menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans termasuk deductible dan co-insurance. Kalau kita tengok gambar ni, ada seorang pemandu, dia memandu kereta dan mengalami kemalangan, accident. Okay, kemudian dia bawa ke kedai kedai mekanik. Kalau tengok gambar ni, dia berada dekat kedai membaiki kereta. Okay. So dia cakap kat sini, kerugian yang Encik alami berjumlah 5,500. Syarikat insurans akan membayar sebanyak 5,300. Baki 200 akan ditanggung oleh Encik. So, Encik ni cakap apa? Mengapa saya tak dapat pampasan sepenuhnya? Kenapa tak dapat semua? Kenapa ada kos yang saya perlu tanggung? So, yang pakai baju kuning ni sebenarnya actuary. Actuary. Orang yang mengira kos musibah tu. Okey, ini pemegang polisi. Okey. So, dalam insurans, dalam kontrak insurans, perjanjian insurans, okey, dia ada yang menyebabkan pemegang polisi mungkin menerima pampasan kurang daripada kerugian. Okey. Antara peruntukan tersebut ialah deductible dan co-insurance yang juga dikenali sebagai insurans bersama. Okey. Jadi, sebelum kita pergi terus apa itu deductible dengan co-insurance, kalau baca tip Bestari ni, dia kata baca polisi kontrak insurans dengan teliti. So, semasa kita berjumpa ejen dan bersetuju nak tanda tangan polisi insurans, terlebih dahulu awak kena baca dulu apa kandungan kontrak, apa kandungan perjanjian yang tertulis dalam perjanjian membeli insurans tu. Kalau dah tanda tangan, maksudnya awak bersetuju. Jika berlaku musibah dan awak tak dapat claim apa yang awak nak, awak dah tak boleh marah lah. Okay. So, kita go to slide. Okay, ini dia. Okay. Ini dia ulas balik yang saya cakap tadi. Okey, kita tengok seterusnya. Apa itu deductible? Apa itu co-insurance? Deductible. Satu jumlah yang mesti dibayar dahulu oleh pemegang polisi tanpa mengira jumlah kos manfaat yang layak. Dia maksudnya macam ni. Okay. Saya nak beli insurans. Okay, saya nak beli insurans, saya pakai kereta Camry. Jadi dia kata bila dia kira-kira, okay, kos insurans kereta cikgu ialah 2,300 setahun. Lepas tu saya kata mahalnya. Boleh tak kurangkan kos insurans ni? Saya nak kos insurans yang saya nak bayar ni. So, pihak insurans akan cakap, boleh. Cikgu boleh kurangkan bayaran premium, maksudnya bayaran tahunan atau bulanan. Tapi dengan syarat cikgu ambil elemen yang dapat mengurangkan bayaran tu lah. Sama ada cikgu nak ambil deductible atau cikgu nak ambil co-insurance. Maksudnya kita masukkan elemen tambahan lah. Tujuannya untuk mengurangkan bayaran bulanan premium tu ataupun bayaran tahunan. Okay. So, deductible ni semasa perjanjian, okay, saya bersetuju setiap kali saya mengalami musibah, saya akan bayar 500. Okay, saya akan bayar 500 dan selebihnya pihak syarikat insurans yang akan cover bayaran. Okay. Itu deductible. Maksudnya kita 500 dah ada pada kita. Syarikat insurans akan tolak 500 yang kita setuju nak bayar. Setiap kali kita kena musibah, kena kemalangan ke. Okay.
Kenapa kita sanggup bayar 500 bila berlaku musibah? Sebab saya nak tiap bulan bayaran insurans premium saya nak kecilkan bayaran. Okey? Ataupun bayaran tahunan saya nak kecilkan. Itu tujuannya. Okey, seterusnya. Pembahasan akan dibayar sekiranya kerugian melebihi jumlah deductible. Nanti saya tunjukkan contoh. Okey. Semua ni hanya terdapat dalam insurans harta, insurans perubatan dan kesihatan dan insurans motor. Insurans hayat dengan liability dia tak ada. Anggota diri sendiri dengan hayat, insurans nyawa tak ada. Hanya untuk harta, insurans perubatan kesihatan dan insurans motor. Apa itu co-insurance? Perkongsian dengan keadaan pemegang polisi menanggung peratusan tertentu. Daripada kerugian bersama dengan syarikat insurans selepas membayar deductible. Maksudnya macam ni. Co-insurance ni dia sub kepada deductible yang sebelah ni. Maksudnya macam ni. Saya dah janji setiap kali berlaku musibah, saya cakap dengan pihak insurans, saya nak bayar premium bulan-bulan kecil. Jadi, saya nak ambil deductible. So, setiap kali berlaku musibah, saya nak pihak insurans tolak 500 siap-siap daripada claim yang saya akan buat. Kemudian, saya juga nak ambil co-insurance selain deductible. Apa itu co-insurance? Setiap kali berlaku musibah kat saya, 25% claim saya akan tanggung sendiri. Lagi 75% syarikat insurans akan bayar kerugian tu. Kenapa saya sanggup tanggung, saya sanggup cover duit sendiri 25% tu? Tujuan dia sama macam tadi. Nak mengurangkan kos bayaran premium bulanan ataupun tahunan. Sebab musibah ni kita tak tahu kan. Kadang-kadang tahun ni tak kena. Dah 20 tahun memandu baru accident. Jadi bila berlaku accident tu je yang kita nak kita cover kos bayaran tu. Jadi tiap-tiap bulan kita bayar sedikit. Ada orang nak deductible dengan co-insurance ni. Ada orang tak nak. Kita sambung lagi. So, dalam kontrak insurans harta, jumlah insurans yang harus dibeli, cara nak kira dia, persen co-insurans darab nilai boleh insurans harta. Maksudnya, kalau kita 25%, kita darablah nilai insurans harta kita. So, 75% nanti pihak syarikat insurans akan bayar. Tak apa, kita tengok contoh nanti. So, terdapat dalam kontrak insurans harta dan insurans kesihatan. Ingat, deductible dengan co-insurans tak ada dalam insurans hayat dan liability diri. Kita tengok contoh. Puan Suhaila, dia beli insurans motor. Insurans motor ni boleh untuk kereta, lori, van, bas. Namanya insurans motor sebab kenderaan bermotor. Dia mempunyai peruntukan deductible sebanyak 300. Jika berlaku accident, klaimnya 80,000, 300 Puan Suhaila akan guna duit sendiri. Itu perjanjian masa-masa membeli polisi insurans. So, sepanjang tempoh insurans tersebut, Puan Suhaila mengalami 3 kali kemalangan. So, bulan Mac, dia punya accident, kerugiannya 2,800. Pada Julai, kerugian dia 250. Kemudian Ogos dia accident lagi. Kerugiannya RM400. Bumper ke, tayar tercabut ke, cermin pecah ke, gitulah.
Okey. Soalan tanya. Nyatakan sama ada Puan Suhaila boleh buat tuntutan ke tidak jika jumlah bayaran pampasan yang boleh dituntutnya bagi setiap kerugian yang dialami. So dia ada 3 kali aksiden. Adakah 3-3 ini boleh dituntut? Boleh diklaim insurans? Okay. Kita pindahkan dalam bentuk jadual. Nanti kalau awak tak payahlah bentuk jadual. Cikgu bentukkan jadual supaya awak mudah faham. Okay. So bulan Mac dia kemalangan rugi 2,800. Boleh ke dia buat tuntutan? Okay, kita tengok 2,800 tu lebih daripada deductible. Bila harga kerugian tu lebih dari deductible, dia boleh buat tuntutan. So jawapannya ya. Sebab 2,800 boleh ditolakkan dengan 300. Maka Puan Suhaila bulan Mac tu dia akan dapat pampasan 2,500. So dia boleh repair kereta dia dengan kos 2,500. Okey. Lagi 300 dia pakai duit sendiri. 2,500 syarikat insurans bayar kepada bengkel. 300 lagi Puan Suhaila bayar guna duit sendiri pada bengkel. Itu atas perjanjian deductible. Okey. Bulan Julai dia aksiden lagi, rugi 250. Boleh tak dia buat tuntutan? Tidak boleh. Kenapa? Dia punya kerugian tu kurang daripada deductible. So dia kena guna duit sendiri untuk kemalangan yang kedua ni. Okey? Okey, ada pampasan? Tak adalah. Dah tak boleh buat tuntutan, tiada pampasan. Okey. Kemudian pada bulan Ogos, okey, dia aksiden lagi. Kali ni rugi 400. Rasa-rasa dia boleh tak buat tuntutan? Okey, boleh. Okey, sebab boleh ditolakkan. Jadi, jika dia hantar kereta dia ke bengkel dan mekanik kata, "Puan, kereta puan dah siap repair. Semua kos repair RM400. Jadi, Puan Suhaila keluarkan duit sendiri RM300. Lagi RM100 tu syarikat insurans bayar. Kenapa Puan Suhaila keluarkan duit sendiri RM300? Semasa beli polisi insurans dah bersetuju. Puan Suhaila setuju nak ambil deductible RM300. Itu deductible. Faham Okey. Seterusnya. Tadi untuk kenderaan bermotor. Kali ni deductible dalam insurans perubatan. Jika kita masuk hospital, masuk ward dan kita mengalami pembedahan, operation. Okay, kita tengok Celin mempunyai polisi insurans perubatan, medical card dengan deductible sebanyak 30,000. Mahal Okay. Kalau dia operationnya 70,000, 30,000 tu duit sendiri. Mungkin Celin ni orang kaya lah Kalau saya tak dapat 30,000 ni cash sendiri. Okay. Mungkin Celin nak bayaran premium bulan-bulan. Insurans perubatan ni bayaran bulanan Kalau kenderaan motor tu setahun sekali. Kalau insurans perubatan ni bulan-bulan. Okay. So, macam saya punya insurans perubatan, saya medical card saya RM375 sebulan Macam mahal. Tapi jika berlaku musibah, insurans saya akan bayar semua sekali kos yang saya tanggung lah. Tapi macam Celin ni mungkin dia ada duit. Okay. So dia nak 30,000 tu daripada dia. So bulan-bulan dia sikit, mungkin bulan-bulan RM100 je gitu. Okay. So setahun dengan had tahunan bernilai 300,000.
Maksudnya dalam setahun, jika dia masuk ward, syarikat insurans akan cover RM300,000. Kalau dia masuk 3 kali ke 4 kali ke, totalkan mesti below 300. Jika dia masuk 5 kali dalam setahun dan kos rawatannya mencecah RM400,000, lagi RM100,000 tu tanggung sendiri. Sebab syarikat insurans kata dia tanggung RM300,000 setahun. Tahunan. Pada tahun pertama, Celin telah dimasukkan ke hospital untuk pembedahan appendix. Okay. Kos rawatan sebanyak RM8,000. Pada tahun berikutnya, next year, Celin operation pula jantung. Kos rawatan jantung RM210,000. Okay. Soalan tanya. Nyatakan jumlah yang perlu ditanggung oleh Celin dan jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans. Insurans bayar berapa, Celin bayar berapa? Bagi tahun pertama, dah siap kira pula tahun kedua. So, soalan minta dua. Tahun pertama, tahun kedua. Tahun pertama, Celin bayar berapa, insurans bayar berapa. Tahun kedua, Celin bayar berapa, insurans bayar berapa. Okey, kita tengok pengiraan. Okey. Kos rawatannya RM8,000. Kurang daripada RM30,000 deductible yang telah dijanjikan. Okey. Jadi, Celin tak boleh claim insurans, tak boleh tuntut insurans sebab nilai RM8,000 tu lebih kecil daripada deductible RM30,000. Okey, tahun kedua. Okey, kos pembedahan jantung RM210,000. Okey, so boleh tak dia claim? Boleh, sebab RM210,000 tu lebih daripada RM30,000. Okey, so jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans akan bayar RM180,000. Celin bayar lagi RM30,000. So bila combine dua-dua ni, akan cukuplah bayar untuk kos insurans, kos untuk rawatan pembedahannya RM210. So ini deductible. Okay, deductible. Okay, so kita... Cikgu. Yes. Cikgu, kalau kos rawatan RM30,000 boleh tak? Okay, jika? Jika kos rawatan RM30,000. Okay, jika kos rawatan RM30,000 ngam-ngam boleh. Tapi kalau kos rawatan RM2,999 tak boleh. Tapi biasanya kalau macam dah 2 lebih tu, doktor akan kirakan sampai boleh claim insurans. Dia pun tahu kita tengah sakit, tak nak fikir lagi bayaran, nanti makin sakit. Okay? Kalau 30 ngam-ngam tu boleh. Okay? Okay. Itu deductible. Okay, kita masuk co-insurance. Co ni kalau awak ingat, co ni cooperate, kerjasama, kongsi insurans. Kongsi insurans, senang cerita. Pemegang polisi tu kita separuh, syarikat insurans separuh. Ikut semasa perjanjian. Kalau semasa perjanjian pemegang polisi nak 50%, pemegang polisi tanggung, 50% syarikat insurans tanggung pun boleh. Okay, kalau dia kaya lah. So kalau saya tak sanggup lah. Okay, so pemegang polisi diminta untuk menginsurans hartanya berdasarkan peratus dari bentuk nilai harta. Mungkin ayat ni awak tak faham, nanti kita tengok contoh. Okay, jumlah insurans yang harus dibeli, okay, darabkan dengan persen yang kita setuju. Okay, contoh. Jika nilai yang diinsurankan
sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Bayaran pampasan, jumlah kerugian, tolak deductible. Maksudnya macam ni. Saya beli insurans kebakaran rumah berharga RM200,000. Rumah saya terbakar. Actuary datang kira saya punya rumah terbakar tu nilainya RM200,000. Sama nilai yang saya beli dengan yang saya kena musibah. Jadi bayaran pampasan, cara nak kira dia, jumlah kerugian tolak deductible. Saya mengalami RM200,000 kerugian. So semasa perjanjian saya kata saya nak cover 25%. So 25% tu saya kena cari duit sendiri. Syarikat insurans akan bayar pada saya untuk buat rumah baru hanya 75% sahaja sebab perjanjian masa beli insurans. Okay? Itu jika kerugian sama nilai dengan polisi yang kita beli. Okay? Macam ni dengan keadaan jumlah kerugian lebih kecil atau sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli. Okey, ini situasi kedua. Jika nilai yang diinsurankan lebih kecil dari jumlah insurans yang harus dibeli, okey, dia ada formula dia. Jumlah insurans yang dibeli bahagi insurans yang harus dibeli darab dengan kerugian tolak deductible. Koinsurans ni masih melibatkan deductible. Mungkin awak tak berapa faham, nanti kita tengok contoh soalan. Okey. Situasi ketiga. Okey, situasi ketiga. Mengalami kerugian menyeluruh. Maksudnya rugi seluruh. Jumlah insurans yang dibeli tolak deductible. Kita tengok contoh. Okey. Encik Ismail ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumahnya ialah RM350,000. Apa nilai boleh insurans? Maksudnya, saya dah buat sebuah rumah. Saya nak beli insurans rumah. Saya panggil pihak insurans, actuary datang rumah saya. Okey, tuan, boleh tak tuan nilaikan rumah saya ni? So, saya nak beli berapa insurans kebakaran rumah. Jadi, actuary tengok rumah saya keliling semua sekali. Okey. Puan boleh beli insurans rumah untuk insurans kebakaran untuk sebanyak RM350,000. Okey. Maksudnya jika berlaku musibah kat rumah saya boleh claim bawah RM350,000 nilai rumah. Okey. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai peruntukan koinsurans untuk menginsurans 80% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM2,000. Maksudnya macam ni. Jika berlaku musibah ke atas rumah saya, 80% syarikat insurans yang akan bayar. Lagi 20% saya kena cari sendirilah untuk membina semula rumah saya. Kemudian saya kena tambah lagi RM2,000 sebab semasa perjanjian saya ambil deductible RM2,000. Maksudnya jika berlaku musibah, selain saya kena bayar sendiri RM2,000, itu deductible perjanjian, saya pun kena bayar 25% duit sendiri. Okay? Pihak insurans hanya cover 80% sahaja. Ini kehendak. Kalau kita nak pihak insurans cover semua, kita tak perlu minta deductible dengan koinsurans semasa perjanjian. Okey. Ini cerita orang yang ada duit lah. Okey, kalau saya ambil penuh lah. Okey, hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail bagi rumahnya. Okey, ingat kalau awak jumpa soalan, dia ada melibatkan perkataan koinsurans ke, deductible ke, ingat bab akhir insurans. Inilah cara kira dia. Tak susah pun. Okay. So,
jumlah insurans yang harus dibeli 350,000 darabkan dengan 80%. Okay. So Encik Ismail dia beli insurans kebakaran RM280,000. Maksudnya jika berlaku musibah, syarikat insurans akan tanggung kerugian, akan bayar duit maksimum 2,800. Kalau rumah tu terbakar, ruginya 300, insurans hanya akan bayar 280 saja. Yang balance kita akan tanggung sendiri. Okay. Itu A tadi. Dia kata kirakan 80%. Okay. 80% darab 350,000. Dapat 280,000. Okay, kita tengok soalan B. Encik Ismail mengalami kebakaran. Jumlah kerugian sebanyak 25,000. Hitung berapa papasan, berapa claim yang Encik Ismail boleh dapat. Okay. So dia kata pada jumlah insurans yang harus dibeli, kita tengok pengiraan dia. Okay. 25,000 dia, rumah dia terbakar, ruginya 25,000. Tolak 2,000. Kenapa tolak 2,000? Sebab deductible. Tolak dulu deductible. Lepas dah tolak deductible, akan dapat nilai 23,000. Dari 23,000 ni awak dapatkan persen berapa syarikat insurans tu nak bayar. Okay. So kalau macam nombor 1 ni dia kata hitung bayaran pampasan yang akan diterima Encik Ismail jika dia menginsurans rumahnya. Dia tak ada tulis kat sini kod insurans. Jadi dia akan dapat pampasan RM23,000. Okey. Dengan jumlah RM150,000. Okey, jika dia menginsurans rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, jumlah harus dibeli. Maksudnya yang pertama ni dia beli insurans 250,000. Dia rugi 25,000. Ini tak, nombor 1 ni tak ada kod insurans. Okay. Ada deductible sahaja. Nombor 2, okay, dia beli 150,000. Okay. 150,000. Dia ada co-insurance. Jadi macam mana nak kira? Okay. So dia beli 280,000 insurans yang dia beli. Okay. Kemudian, okay, cara kira dia, 150,000 jumlah insurans yang telah dibeli, yang saya bulat-bulatkan ni, jumlah insurans yang telah dibeli ialah 150,000. Dia tak guna ayat yang sebelum ni. Nombor 2 ni ayat baru. Dia beli 150,000. Okay. Okay. Sepatutnya 280,000. Yang harus. Yang harus ni yang sepatutnya lah. Tapi dia beli 150. Sebab dia nak kurangkan bayaran. Nanti masa berlaku musibah, dia sanggup tanggung 25% tu. Tu kod insurans. Okay. 25,000 ni datang daripada mana? Dia kerugian 25,000. Rumah dia terbakar. 25,000. Okay. Tolak 2,000 yang deductible. Saya ulang balik 150,000 dia beli insurans untuk kebakaran. Sepatutnya dia beli 280. Dia tak nak. Dia kata mahal sangat. So dia nak ambil co-insurance. Jadi dia nak beli yang 150,000 sahaja. So 150,000 yang dia nak bahagi dengan yang sepatutnya 280,000 darab jumlah kerugian 25,000 tolak deductible. Ada pada soalan nanti kita tengok contoh. Jadi penalti co-insurance dia ialah
25,000 ni kos kerugian, tolak 1392.86 sen. Jadi RM11,607.14. Okay. So ini penalti co-insurance dia lah yang dia kena bayar. Okay, boleh. Okay, kita tengok soalan C. Encik soalan masih sama yang atas, cuma soalan baru dia kata Encik Ismail mengalami kerugian menyeluruh. Kalau ingat, paling senang ingat formula kerugian menyeluruh. Maksudnya dia menginsurankan rumahnya 200,000, rugi pun 200,000. Hitung bayaran pampasan yang diterima. Sangat senang. Okay. Jumlah insurans yang dibeli, tolak deductible, terus dapat jawapan. Maksudnya dia beli insurans 200,000, rumah dia terbakar, nilainya RM200,000. Jadi dia claim penuh lah. Cuma tolak deductible 2,000 sebab perjanjian masa beli insurans. Okey, itu tadi insurans kebakaran. Harta, co-insurans dalam harta, deductible dalam harta. Yang ini pula next dalam kesihatan. Ni jika kita warded atau kita jalani pembedahan. Okey, biasa pembedahan harganya tinggi kosnya. Okey, Puan Chen mempunyai polisi insurans perubatan dengan peruntukan deductible sebanyak RM500. Ada pada soalan Okey, kemudian dia kata dia ambil co-insurans 75-25 dalam polisinya. 75-25 bermaksud 75 ni syarikat insurans bayar 75%, 25% ni Puan Chen akan tanggung sendiri kosnya. Hitung bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans, itu kiraan yang pertama dan Puan Chen kiraan yang kedua. Kiraan yang pertama 75%, kiraan yang kedua 25%. Jika kos perubatan yang dilindungi polisinya berjumlah RM20,600. So kita tengok cara mengira dia untuk co-insurans kesihatan Okay. RM20,600 tolak RM500. Ini kita tolak siap-siap sebab dah ada dalam perjanjian deductible. Okay. So kos perubatan selepas deductible ialah RM20,100. Selepas kita tolak deductible ni, baru kita kira co-insurans. Okay, kita tengok persen dia. So syarikat akan tanggung 75% dari RM20,100. So pihak insurans akan bayar RM15,075 pada hospital. Okay. Jadi Puan Cheng akan bayar guna duit sendiri RM5,525. Co-insurans ni atas perjanjian. Jika awak nak syarikat insurans tanggung semua kos perubatan awak janganlah ambil deductible dengan co-insurans. Tapi awak kena sanggup bayar bulan-bulan dengan premium yang tinggi. So dia ada pro and cons ada baik ada buruknya. Okey, itu sahaja untuk kemahiran terakhir dalam bab insurans. Kalau awak tengok buku teks, saya sekarang paparkan buku teks. Contoh tu ada dalam buku teks muka surat 86, apa itu deductible, ada contoh Puan Suhail tadi. Okey, kemudian muka surat 87 ada cerita pasal co-insurans, ada bagi formula macam mana nak kira. Okey, ada soalan yang Encik Ismail tadi. Cuma kalau buku teks ni awak kena bacalah bagi faham. Kalau kita buat kelas ni, cikgu boleh terangkan untuk awak faham. Okey, so itu sahaja untuk
kemahiran terakhir ini. Jadi cikgu nak rumuskan bab insurans. Kita dah belajar risiko, kita dah belajar apa itu insurans, risiko tu apa. Insurans terbagi kepada dua, insurans hayat, insurans am. Kemudian minggu lepas awak belajar kira NCD, kira premium insurans, bulan-bulan berapa kena bayar. So hari ni kita belajar penyelesaian masalah yang melibatkan deductible dan co-insurans.